Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzatul Farha binti Ismail, I178409 dalam pengkhususan Perkhidmatan Sosial dan Pendidikan Khas. Merangka buku panduan bagi pembangunan aktiviti dalam menangani isu penjagaan anak-anak normal dan berkeperluan khas adalah tajuk bagi kertas cadangan projek ilmiah akhir. Sedikit mengenai latar belakang tempat latihan industri, Merdeka Center merupakan firma penyelidikan pendapat yang ditubuhkan untuk menumpukan keupayaan pasukan saintis sosial dan profesional yang berdedikasi dalam bidang ekonomi, sains politik, komunikasi, pengurusan pemasaran dan masyarakat sivil. Di dalam Merdeka Center mempunyai cabang bagi menggerakkan projek-projek penyelidikan tersebut di mana adanya organisasi Tim Selangor yang merupakan inisiatif Kerajaan Selangor berperanan menggerakkan program permekasaan komuniti dengan menggalakkan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Tim Selangor secara umumnya senantiasa menghasilkan penyelesaian yang bersifat lokal dan kerap kali tertumpu kepada peringkat dewasa yang sebahagiannya telah pun menjadi ibu bapa dan mempunyai anak-anak. Apabila program-program yang berkonsepkan seperti ceramah, bengkel atau aktiviti luar maklum balas daripada ibu bapa atau keluarga adalah isu penjagaan anak-anak apabila komuniti menyertai program ini agak terbatas dan mereka memilih untuk tidak turut serta di dalam program yang dianjurkan. Selain itu, program-program yang dihadiri ibu bapa dan mempunyai anak-anak berkeperluan khas sukar dijalankan oleh pihak organisasi ini sendiri iaitu Tim Selangor atas kekangan tenaga atau tiada tenaga kerja yang berkemahiran di dalam menguruskan anak-anak berkeperluan khas di mana golongan ini keramaiannya memerlukan tenaga keupayaan mendidik pada beberapa aspek. Apabila situasi bencana pula, pembangunan aktiviti-aktiviti komuniti perlu bagi menggalakkan unsur positif di dalam kalangan mangsa selain daripada agihan bantuan semata. Cara ini meluaskan lagi aspek aktiviti kesukarelawanan yang bukan sahaja tertumpu kepada agihan bantuan atau pembersihan, malah memberi makna dalam kehidupan komuniti dengan aspek keprihatinan terhadap anak-anak kecil. Oleh itu, projek kajian ini dijalankan berpandukan kepada penggabungan kedua-dua bidang penumpuan bagi mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang bersesuaian di dalam merangka buku panduan bagi pembangunan aktiviti-aktiviti di dalam menangani isu penjagaan anak-anak normal dan berkeperluan khas. Objektif projek ini mempunyai 3 khusus yang utama di mana yang pertama mengumpul maklumat penting mengenai kesesuaian aktiviti-aktiviti untuk anak-anak berkeperluan khas dan normal. Yang kedua, menjustifikasi maklumat-maklumat yang dikumpul dengan menjalankan kajian secara kualitatif dan kuantitatif. Dan yang ketiga, membangunkan kerangka bagi sebuah buku panduan bagi membantu menjalankan program komuniti bersama anak-anak normal dan berkeperluan khas. Dasar utama projek ini adalah diambil daripada model dan pendekatan kerja komuniti oleh pekerja-pekerja sosial komuniti. Terdapat 3 model atau turut dikenali sebagai modul utama intervensi dalam kerja komuniti, Core Modes of Community Intervention, iaitu model pembangunan setempat, Local Development, model perancangan sosial, Social Planning dan model tindakan sosial, Social Act. Model-model ini memberi gambaran tentang prinsip-prinsip yang biasanya dipegang dan diamalkan oleh pekerja sosial atau pengamal kerja komuniti. Oleh itu, model yang sesuai dengan projek ini adalah model perancangan sosial di mana model ini menekankan penyelesaian masalah yang berlaku dalam komuniti melalui proses teknikal iaitu mengutamakan polisi-polisi sosial dan perancangan yang terkawal seperti masalah pendidikan dan juga pembangunan wanita dan kanak-kanak. Model ini juga lebih mementingkan peranan oleh kalangan pakar, perancang, perunding atau konsultan
yang mana dipercayai dapat menggunakan kemahiran dan kecekapan teknikal bagi memandu perubahan yang akan berlaku dalam komuniti berkenaan. Pekerja sosial komuniti berperanan lebih selaku mengutip maklumat, penganalisis perancang, pelaksana program dan fasilitator pemudah cara. Justru dalam menyahut dasar perlindungan kanak-kanak negara, dua objektifnya ada menyatakan dalam meningkatkan kesedaran komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak dan yang kedua, menggalakkan lagi organisasi-organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan kanak-kanak dalam mewujudkan dasar perlindungan kanak-kanak organisasi masing-masing. Bagi instrumen untuk melaksanakan dasar-dasar kajian ini akan mengikut kawalan dasar sosial iaitu merupakan instrumen untuk mengukur kejayaan sesuatu program. Instrumen ini berfungsi sebagai rujukan untuk memastikan proses perancangan program diarahkan mengikut matlamat pembangunan sosial. Kawalan sosial diperlukan untuk memperbaiki dasar-dasar terdahulu. Dengan alasan yang agak serasi, kawalan ke atas dasar-dasar terdahulu menjadi agenda utama bagi mempertimbangkan pelaksanaan program yang tidak menepati sasaran. Percagahan antara matlamat awal dan pelaksanaan dasar merupakan masalah yang sering hadir dalam dinamik pelaksanaan di lapangan. Kawalan dasar adalah instrumen penting dalam proses pemantauan dan pelaksanaan program. Secara langsung, pemantauan ini boleh menguji input-output, impak hasil, sebab akibat dan akibat dasar yang dilaksanakan. Tiga aspek ini dalam pelaksanaan ini termasuklah menjalankan kajian projek bersama organisasi yang mahir dengan skop penumpuan, mengadakan aktiviti-aktiviti bersama komuniti, kanak-kanak dan terakhir melibatkan tenaga organisasi, sukarelawan, komuniti dan komuniti sebagai persampilan projek. Maka dengan itu, projek ini merupakan projek berlainan dengan tertumpu hanya kepada komuniti dewasa. Bagi skop yang lebih luas akan melibatkan kesihatan mental dan fizikal, khususnya kanak-kanak termasuk normal dan berkeperluan khas. Tim Selangor akan melancarkan program latihan intensif pendidikan awal bagi projek rintis kanak-kanak oleh sukarelawan Tim Selangor. Ini adalah untuk bersama dalam menyokong pembangunan projek ini. 5 aspek utama yang dititikberatkan adalah sukarelawan yang turut serta, yang kedua, jangkaan situasi risiko yang bakal dihadapi, keutamaan aktiviti yang sesuai buat kanak-kanak dan mangsa bencana, peruntukan projek dan mengambil kira keluasan ruang aktiviti, golongan bencana dan risiko tempat bencana. Akhir sekali, matlamat yang ingin dicapai di dalam projek ini adalah dapat merangka buku panduan bagi organisasi Tim Selangor dalam pembangunan aktiviti-aktiviti kanak-kanak yang juga dapat membantu daripada aspek fizikal dan mental komuniti yang keutamaan projek untuk mengelakkan kanak-kanak terlalu memikirkan ketiadaan ibu bapa atau keadaan bencana yang dihadapi dan yang terakhir, meluaskan lagi skop bantuan komuniti organisasi. Sekian, terima kasih.